Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, pertamanya kita ucapkan syukur sebanyak-banyaknya Allah Ta'ala kurniakan kita dengan nikmat penglihatan, nikmatnya boleh bernafas pada hari ini, nikmat dapat sama-sama berada dalam majlis ilmu walaupun secara online, dan alhamdulillah segala puji bagi Allah Ta'ala yang memelihara hidayah, iman dan Islam pada diri kita, yang merupakan nikmat yang paling besar berbanding nikmat-nikmat yang lainnya, subhanallah. Jadi kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah pilih kita di kalangan hamba-hambanya yang mengingatinya, hamba-hambanya yang bersyukur dan bersabar, insya-Allah. Jadi sebelum saya teruskan, saya nak tanya semua jemaah sekalian, macam mana suara saya, jelas tak? Jelas. Suara Ustaz. saya jelas tak? Jelas. Jelas ya? Okey. Jelas Ustaz. Kalau ada apa-apa masalah teknikal, boleh maklum. Jelas Ustaz. Alhamdulillah. Jelas, alhamdulillah Ustaz. Dah hilang Ustaz. Suara Ustaz dah hilang. Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama juga kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada Ustaz hilang. Ya? Kau biasa dah lah. Tak minta maaf apa dia? Harapnya okey ya. Kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, atas keluarga baginda, juga para sahabat dan semua yang mengikuti Nabi sampai hari kiamat. Dan juga kita maknanya kita banyakkan, mudah-mudahan pada waktu ini banyakkan kita beristighfar kepada Allah Ta'ala, kita mohon keampunannya, kita banyakkan zikrullah, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah meringankan segala urusan kita, dipermudahkan insya-Allah. Dan mudah-mudahan perbanyakkan juga kita berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan Allah Ta'ala sentiasa pelihara kita daripada wabak penyakit COVID-19 ataupun apa jua musibah bala bencana yang Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Baik, para jemaah dikasihi Allah Subhanahu wa taala ya. Baik. Sebelum kita mulakan, pada pagi ini kita akan tadabbur surah Ali Imran pada ayat yang ke-133 dan pada ayat 134. Ada yang kata putus-putus Saya punya line putus-putus ke? Okey ke? Dekat mana ni? Kita tekan join with computer audio tu, tekan itu. Ya, ya. Okey. Okey ya. Saya punya line okey ya. Saya punya kata apa? Apa yang saya sampaikan tu tak tersekat-sekat ya. Putus-putus. Allah. Okey. Sekarang okey tak? Kalau putus-putus maklumkan ya, insya-Allah. Jadi saya ulang kembali, insya-Allah kita akan tadabbur pada pagi ini surah Ali Imran ayat 133 hingga ayat 133 dan 134. Okey. Jadi saya harapkan semua boleh clear suara saya. Baik, mohon maaf sebab saya sekarang berada di tahfiz saya di Keramat. Jadi bangunan dia ni agak lain dari yang lain sedikit ya. Dia punya dinding pun
Hari tu orang tu beritahu ada 12 inci tebal dia dinding, 12 ke 13 inci. Jadi line tu mungkin agak kurang, tapi saya harapkan agak okey lah. Jadi dijemputlah para jemaah sekalian, nanti mungkin dah habis MCO, siapa nak ziarah tahfiz boleh hadir sini. Kita ada 160 orang pelajar. Tapi sekarang belum buka lagi, insya-Allah kita buka pada minggu hadapan, insya-Allah. Untuk doa-doakan ya, insya-Allah. Dan dalam masa sama saya juga menyatakan rasa terima kasih kepada terutamanya Fadil Ustaz Wali daripada Tafaquh Fiddin, Masjid Al-Hasanah dan semua asatizah yang lainnya. Ya, terima kasih atas jemputan dan insya-Allah kita akan teruskan tadabbur Al-Quran pada pagi ini, surah Ali Imran 133 134. Tapi sebelum saya mulakan, saya ingin menarik para jemaah sekalian dengan sebuah kisah yang sangat-sangat mengujakan. Menarik kisah ni. Kisah ni melibatkan dengan seorang sahabat yang bernama Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasulullah SAW yang satu ketika dia pernah sakit, ya. Sakitnya ni teruk, ya, sakit yang macam dah nak meninggal lah. Jadi sakitnya tu sangat-sangat teruk. Jadi dengan demam, ya, dengan sakit dan sebagainya. Tapi lisan Sayyidina Umar Al-Khattab tidak berhenti mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ya, tengah sakit ni cakap Alhamdulillah. Jadi perkara ni bukan kita je yang rasa pelik. Sahabat-sahabat lain pun rasa pelik juga. Dan kenapa Sayyidina Umar mengucapkan kalimah tersebut? Jadi ketika itu sudah tiada lagi baginda Nabi SAW. Lalu bertanyalah mereka kepada Amir Mukminin Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kenapa Sayyidina Umar mengucapkan Alhamdulillah? Jadi sahabat nak tahu. Kenapa? Kerana Sayyidina Umar antara sahabat yang paling hampir dengan Nabi SAW. Jadi bila ditanyakan semikian, maka Sayyidina Umar mengucapkan, dia pun menyatakan bahawa aku mengucapkan Alhamdulillah dengan sakit yang Allah uji padaku. Jadi jemaah sekalian, ada tak yang sakit? Mungkin kita ada sakit kita, sakit kepala ke, tu pun kira sakit lah. Sakit tekak ke, sakit sakit hati ke, ada ke? Apa-apa jugalah sakit kan. Ada mesti ada sesuatu yang Allah uji kita kesakitan. Ala kulli hal, setiap sakit ni itu adalah rahmat sebenarnya dari Allah SWT. Kerana ujian kesakitan itu ada tujuannya. Nanti saya sebutkan sebentar lagi. Tapi bila ditanyakan kepada Sayyidina Umar Al-Khattab, maka Sayyidina Umar menyatakan, aku mengucapkan Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala yang telah mengujiku dengan kesakitan tubuh badanku. Syukur ya Allah, kerana engkau hanya uji aku dengan kesakitan pada tubuhku. Iaitu engkau tarik hanya kesihatanku. Dan Alhamdulillah, kenapa ya Allah? Alhamdulillah, Sayyidina Umar sebut, kerana engkau tidak merentap imanku. Nampak? Dan dirahmati Allah Ta'ala. Bermaksud Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu nak mengajar diri kita juga, umat Nabi SAW, bagaimana didikan Rasulullah SAW terhadap dia sendiri. Volume low, saya tak pastilah, mungkin boleh. Volume low, suara saya tak clear. Minta respon, okey tak? Harap okey lah insyaAllah. Okey. Saya rasa dah paling kuat saya buat. Okey. Baik. Jadi Sayyidina Umar Al-Khattab yang dididik oleh Nabi SAW directly, daripada Nabi mendidik Sayyidina Umar, mengajarkan bagaimana besarnya nilai iman tersebut berbanding ujian-ujian lainnya. Maka kalau diuji dengan sakit, Alhamdulillah ya Allah, kau bagi aku sakit
Kau rentap hanya kesihatan tubuhku, tidak kau rentap imanku. Nampak? Kerana iman itu ubat bagi segala kesakitan. Ya, sebab tu Nabi SAW menyatakan ajaba li amril mu'min. Aku sangat kagum melihat orang-orang beriman. Kerana pada saat dia mendapat nikmat, dia lagi hampir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dia makin bersyukur pada Allah. Dan pada saat dia mendapat musibah atau dia mendapat ujian dari Allah, dia semakin hampir pada Allah dengan dia menjadi orang yang sabar. Masya Allah. Jadi sebab itulah para guru para ibu ayah, mungkin ada para guru, para asatiza, semuanya haji-haji sekalian, kita bersyukur hari ini walaupun kita diuji dengan pelbagai ujian, tetapi tetap Allah pelihara iman kita. Allah tetap jaga iman kita. Jadi ini satu nikmat. Kerana dengan iman itu, kita menjadi hamba yang walau mendapat nikmat yang sedikit pun, dia tetap sabar, dia tetap bersyukur pada Allah. Walau dia diuji sebesar mana pun, dia tetap sabar. Kerana dia tahu setiap ujian adalah rahmat dari Allah. Kenapa ujian adalah rahmat? Kerana bagi orang beriman, ujiannya itu baik sakit ke apa ke sebagainya adalah sesuatu yang akan meluruhkan dosa-dosanya. Dan ujiannya itu juga adalah sesuatu yang akan mengangkat darjatnya. Jadi orang beriman bila diuji sesuatu, apa dia dapat? Dua. Pertama, hapus dosa. Kedua, diangkat darjat di sisi Allah SWT. Sebab itu Sayyidina Umar Al-Khattab, dia mengucapkan Alhamdulillah ya Allah. Kerana kau uji aku dengan kesakitan, tapi kau jaga iman aku. Nampak? Jadi sakitnya itu berubah tidak menjadi sesuatu yang azab, tetapi menjadi rahmat kepadanya. Subhanallah. Baik, para jemaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala, kita akan bacakan bersama-sama surah Ali Imran ayat 133, 134. Baik, pada pagi ini, dua ayat ini insya-Allah akan menyentuh jiwa kita, memotivasikan kita untuk menjadi hamba yang terbaik di sisi Allah. Kerana ayat ini menceritakan bagaimana hebatnya ahli syurga Allah SWT dan bagaimana sifat untuk menjadi ahli syurga Allah SWT. Ya, jadi kita akan sama-sama bacakan ayat 133 dan 134 surah Ali Imran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Shadaqallahul azim. Maksud dari ayat yang kita bacakan tadi adalah beberapa tips dari Allah Ta'ala. Beberapa poin penting dari Allah Ta'ala bagaimana untuk berjaya di dunia dan di akhirat. Lalu kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala ayat 133, dan bersegeralah kamu mencari keampunan daripada Tuhanmu dan mendapatkan syurga yang seluas-luasnya, iaitu luasnya segala langit dan bumi ini, dan disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, iaitu orang-orang yang berinfak pada masa senang dan susah,
dan orang-orang yang menahan kemarahannya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang berbuat kebaikan. Para jemaah dikasihi Allah Subhanahu wa taala, kehidupan kita pada hari ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah uji kita? Allah uji kita dengan datangnya penyakit coronavirus. Dan Allah uji kita dengan pelbagai lagi ujian-ujian yang lain. Mungkin dengan kesihatan kita, mungkin dengan keluarga kita, mungkin dengan kekurangan sesuatu. Dan Allah Ta'ala sebut hal ini sebenarnya di dalam Al-Quranul Karim. Ya, sebelum kita mentadaburi ayat ini, saya ingin bawa para jemaah sekalian untuk kita sama-sama lanjutkan perjalanan kita, ya, menghayati ayat-ayat Allah Ta'ala, bagaimana Allah menceritakan kepada kita, bagaimana Al-Quran mengajarkan kepada kita tentang kehidupan. Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam surah Al-Mulk pada ayat yang kedua, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah Taala, raja bagi sekalian raja, yang telah menjadikan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu. Subhanallah. Jadi kita hidup ini untuk apa? Untuk diuji oleh Allah Ta'ala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Diuji untuk apa natijahnya? Untuk Allah mengetahui siapa di antara kamu yang memperbaiki amalannya, memperbaiki dirinya. Subhanallah. Dan Allah Ta'ala akan datangkan ujian-ujian bagi kita dalam pelbagai bentuk. Antaranya Allah sebut dalam Quran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. Allah Ta'ala akan datangkan kepada kita sesuatu yang ini disebutkan ujian. Dia itu pertamanya ujian ketakutan, sedikit ketakutan. Minal khauf, apa ujian yang Allah nak datangkan kepada kita? Pertama, sedikit ketakutan. Ketakutan terhadap apa? Contoh sekarang ni, terhadap virus COVID yang tak nampak, tak tahu di mana, ya, tak boleh dikesan dengan panca indera, tak boleh detect dengan apa jua cara, kecuali mungkin dengan mesin atau sebagainya, alat-alat yang sophisticated untuk detect virus tersebut. Subhanallah. Jadi Allah kata Allah akan uji kamu dengan sedikit ketakutan. Sedikit ketakutan terhadap kekurangan ini dan itu dan sebagainya. Wal ju' dan takut terhadap dan kelaparan. Uji kita kelaparan. Wa naqsim minal amwali wal anfus, dan Allah akan test kita dengan kekurangannya harta, amwal, wal anfus, dan juga adanya nyawa-nyawa yang diambil oleh Allah Ta'ala, orang-orang yang mungkin kita kasihi, orang-orang yang mungkin hampir dengan kita meninggal dunia. Ya. Kemudian was-samarat, dan Allah juga akan uji kita dengan kurangnya samarat ni, buah-buahan. Tapi sebagian mufassirin menyatakan ia adalah sumber-sumber rezeki kita. Allah akan test dengan kekurangan pada sumber rezeki, mungkin kehilangan sumber pendapatan, hilang tempat, hilang kerja, hilang bisnes dan sebagainya. Waktu-waktu ini diuji oleh Allah Ta'ala. Jadi ujian itu akan hadir dalam bentuk-bentuk sebegini, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan daripada ujian itu, apa tujuannya? Subhanallah. Sebenarnya Allah nak lihat siapa di antara kita yang terbaik amalnya. Bermaksud dengan ujian itu, siapa di antara kita yang sentiasa tetap teguh kepada Allah. Dia tidak mudah, orang kata apa, marah-marah,
merungut dengan ujian-ujian tersebut. Dia tidak mudah lupakan Allah dengan ujian. Semakin dia diuji, semakinlah dia hampir kepada Allah SWT. Semakin dia ini diuji sama ada dengan diberi nikmat atau dikurangkan dengan sesuatu nikmat, dia tetap teguh dengan Allah. Tetap menjaga salatnya, tetap menjaga hubungannya dengan Allah, menjauhi perkara yang mungkar, yang haram, sentiasa menjaga akhlaknya seperti diajar oleh Rasulullah, kerana akhlak Nabi dicintai Allah Ta'ala. Maka dia sentiasa menjaga dirinya sehingga dia menjadi orang-orang yang disebutkan, yakni orang yang memiliki dua sifat yang luar biasa. Yang pertama, sifat syukur yang sangat-sangat hebat. Yang kedua adalah sifat sabar yang luar biasa. Maka kalau dia dapat menjadi hamba-hamba Allah Ta'ala yang memiliki dua sifat ini, kita doa semoga Allah hadiahkan kepada kita, dialah orang yang ahsanu amala, yang Allah sebut terbaik amalannya. Subhanallah. Bersyukur dengan apa yang ada dan bersabar dengan apa yang ditimpakan. Inilah orang yang luar biasa. Jadi kita ni mujahadah hidup kita nak jadi orang yang ada sifat ni. Orang yang syukur dengan apa yang Allah kurniakan dan orang yang sabar dengan apa yang Allah timpakan. Inilah orang yang Allah puji dia dalam Quran. Dan Allah Ta'ala bagi kita tips lebih detail lagi macam mana nak jadi orang ni. Subhanallah. Yang mana orang inilah yang akan yang disebutkan manusia yang akan dimasukkan Allah Ta'ala di dalam jannah dia. Jadi sebab tu kita balik pada ayat 133, Allah ajar kita macam mana nak lalu ujian. Ujian-ujian kita ni tak sama. Ada orang yang diuji dalam bentuk semikian, ada orang diuji dengan bentuk semikian, macam-macam jenis ujian. Dan ujian-ujian semua ni adalah rahmat. Kita kena yakin dia adalah rahmat. Untuk apa tadi? Untuk Allah hapuskan dosa kita, untuk Allah angkat darjat kita. Jadi Allah Ta'ala nak bagi satu perkara, nak beritahu kita satu perkara. Para jemaah sekalian, sebelum kita tengok Ali Imran. Jadi sebelum kita tengok ayat yang kita nak tadabbur tu, kita tadabbur sedikit ayat lain supaya dia ada, orang kata apa, perkaitan dengan ayat ini. Kita buka dahulu surah Al-Ankabut. Kita buka surah Al-Ankabut. Sekarang kita sebut tentang ujian kan. Jadi kita buka surah Al-Ankabut. Jadi subhanallah, surah Al-Ankabut. Ankabut ni apa tuan? Siapa tahu Al-Ankabut ni apa? Kalau bahasa Melayu, kelang kabut kita tahulah kan. Tapi Ankabut ni apa dalam bahasa Arab? Al-Ankabut, surah yang ke-29 dalam Quran. Maksudnya adalah labah-labah. Subhanallah. Surah labah-labah. Yes. Ada berita sabah-labah. Baik. Kita tengok awal-awal surah Al-Ankabut. Allahu Akbar. Hari ni kita diuji kan? Apa sajalah ujian? Ketakutan, kelaparan, kesakitan, kekurangan harta, kekurangan sumber pendapatan, atau apa juga, ujian-ujian yang Allah berikan. Lalu Allah ajar kita, ujian ini untuk apa? Allah sebut ayat yang kedua, ayat yang ketiga. Bacakan Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Allah Subhanahu wa taala. Okey, pada awal tu ada alif lam mim. Allah sebut, apakah manusia itu menyangka bahawa mereka akan dibiarkan dengan hanya berkata, kami telah beriman, lalu mereka tidak diuji? Nampak Allah Ta'ala tanya. Ya.
Sebenarnya bila kita dah declare diri kita beriman, saya orang beriman. Kata Allah Ta'ala melalui ayat ini, berkata Imam Qurtubi rahimahullah ta'ala, ini bermaksud Allah Ta'ala memberi signal, khabar kepada kita bahawa kita akan diuji oleh Allah. Kita akan dites oleh Allah. Ya, ujian yang pelbagai. Ujian untuk melaksanakan ketaatan pada dia. Antaranya, ya, nak kena jaga solat, nak kena jaga puasa, nanti puasa Ramadan insya-Allah mudah-mudahan, ya. Nak kena berzakat, nak kena jaga perkara dari perkara yang haram, tak boleh makan, tak boleh guna, tak boleh pakai yang haram, yang halal yang boleh, ya. Subhanallah, ini adalah ujian juga. Ini adalah ujian. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, inilah ujian orang beriman. Dia kena taat pada perintah-perintah Allah. Allah beri sekatan pada dia. Bukan semua benda dia boleh buat. Jadi itu sebagai ujian. Dan selainnya itu akan ada ujian-ujian yang lain seperti yang kita sebut tadi. Ya, ujian dari sudut harta, ujian dari sudut wallahu alam, macam-macam, dari sudut kesihatan ke dan sebagainya. Lalu Allah Ta'ala sebut, kalau orang beriman, dah kata dia beriman, dia mesti akan diuji oleh Allah. Lalu kenapa Allah uji? Nampak? Allah Ta'ala sebut, وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ, dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Sebelum kita hidup di muka bumi, telah ada orang-orang yang diuji oleh Allah. Macam-macam ujiannya. Mana nak dapat kisah ni? Tak perlulah macam-macam bacaan. Baca Quran pun dah cukup dah. Ada orang diuji dengan harta yang banyak. Itu pun ujian. Dia dapat nikmat banyak kan? Lalu dia jadi kufur. Apa jadi akhirnya? Dia mati dalam keadaan kufur kepada Allah. Contohnya siapa? Contohnya Qarun. Qarun ada dalam Quran kan? Dia ni dulu miskin. Jadi akhirnya dia minta Nabi Musa doakan dia. Dapat harta luar biasa, melimpah-limpah. Ya. Emas penuh dalam rumah dia. Sampai kan tempat gedung menyimpan harta dia perlu dipikul oleh orang-orang yang sadu-sadu. 4 orang, 5 orang kena pikul kunci pintu tu. Subhanallah, banyaknya harta dia. Akhirnya Allah tenggelamkan semua. Dan Allah Ta'ala letakkan nama dalam Quran sebagai orang yang kufur dengan harta yang Allah berikan. Lalu kita buat family day, buatlah sukaneka mencari harta karun. Memang takkan jumpa lah tuan-tuan. Memang harta karun tu bukan ada kat sini. Karun tu di tanah Arab tuan-tuan. Berkata di Mesir lah. Jadi ala kulli hal, sebagian ulama menyatakan Qarun ni dia sentiasa akan tenggelam di bumi. Tenggelam setiap masa sampai hari kiamat. Allahu Akbar. Jadi nak beritahu kata, orang ni dah diuji dengan nikmat, tapi dia tak bersyukur, lalu Allah tarik semua nikmat dia, Allah matikan dia dalam kekufuran. Na'udzubillah min dzalik. Ada kisah lagi dalam Quran, macam-macam kisah. Ya. Orang yang diuji dengan harta, orang yang diuji dengan ilmunya, diberi kelebihan ilmu yang banyak, lalu dia tak bersyukur pada Allah, pun menjadi kufur juga. Ya. Ada orang yang beriman, dia tak bersyukur dengan iman dia, dia pun jadi kufur akhirnya. Ada juga ke macam ni Ustaz? Ada. Bukan seorang, satu kaum. Namanya kaum Bani Israel. Banyak tak kisah Bani Israel? Banyak dalam Quran. Mereka ni dulu orang beriman. Macam kita beriman. Mereka ada kitab. Kita ada Al-Quran. Mereka dulu baca Taurat. Kita ada Rasul Nabi Muhammad SAW. Mereka dulu ada Rasul Nabi Musa AS. Bukan hanya Nabi Musa, sebelum itu lagi Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Harun, sampailah ramainya sampai Nabi Isa AS. Itu semua adalah Rasul Bani Israel.
Tapi apa jadi? Mereka tidak hargai iman yang Allah berikan. Mereka tidak hargai ilmu yang Allah Ta'ala telah berikan. Tidak hargai kitab yang Allah turunkan. Tidak hargai Rasul yang Allah telah utuskan. Akhirnya, satu kaum menjadi kufur dan dilaknat oleh Allah SWT. Na'udzubillah min dzalik. Jadi semuanya ini Allah Ta'ala dah tunjuk dalam Quran. Cuma kita je, sejauh mana kita nak ambil pelajaran dan sejauh mana kisah itu kita boleh gunakan untuk perbaiki diri kita. Jadi para jemaah dikasihi Allah Ta'ala, sambung balik. فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Kata Allah SWT, ujian itu untuk apa? Maka daripada ujian itu, Allah mengetahui orang yang benar. Siapa dia yang betul, yang benar-benar beriman. Bukan hanya berkata dia beriman, tapi dia beriman dengan Allah. Bila Allah beri nikmat ujian yang banyak, dia bersyukur. Bila Allah beri nikmat kekurangan yang banyak, dia kembali. Dia menjadi hamba yang sabar. Maka Allah kata ujian-ujian ini untuk Allah tahu siapa yang benar-benar beriman dia. Dan siapa pula yang hanya berbohong dengan keimanannya. Allahu Akbar. Jadi para jemaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala, insyaAllah saya yakin para jemaah semua hebat-hebat orang ni. Ya, alhamdulillah, tanda syukur kita pagi ni kita duduk dalam majlis ilmu. Tanda syukur. Ya, tanda kita ni betul-betul nak jadi orang yang baik, insya-Allah. Saya pun bukanlah orang yang baik, ya. Saya ni sedang berubah menjadi orang yang baik. Saya sedang berusaha menjadi orang baik. Ya, kita sama-sama nak berusaha jadi orang baik sebab kita tak tahu macam mana penghujung kita. Sebab tu kita sentiasa harap pada Allah, doa pada Dia supaya Allah jaga iman kita. Supaya Allah matikan kita ni dalam keadaan beriman. Sebab tu kita doa kan setiap kali solat, ya, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah, tamatkanlah kami ni dengan penamat yang baik. Yang disebutkan dengan husnul khatimah ni, kematian yang baik. Sedang buat amal soleh, sedang menuntut ilmu, sedang beribadah, sedang berubah jadi orang baik. Masa tu ya Allah, bagilah kami meninggal dalam keadaan kebaikan. Wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Jangan pula lah kami ni menjadi orang yang mati dalam keadaan mati yang buruk. Mati yang dalam keadaan lupa kepada kamu. Mati yang sedang buat dosa yang kamu tidak suka ya Allah. Ya, mati sedang buat benda yang haram. Allahu Akbar. Na'udzubillah min dzalik. Jangan kami mati semikian ya Allah. Mati dalam keadaan baiklah kami mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Jadi itulah doa kita. Sebab tu kita sentiasa berusaha ke arah tu. Jadi kita cari ilmu, kita jaga amal soleh kita jaga hati kita. Sebab kita nak meninggal dalam keadaan baik. Dan Allah ajar kita pula macam mana nak jadi orang yang baik. Subhanallah. Macam mana nak jadi orang syukur dan sabar tadi. Sebenarnya ia adalah sifat ahli syurga. Masya Allah. Jadi kata Allah Ta'ala balik pada surah Ali Imran 133, balik pada situ. Sekarang kita tadabbur ayat ni. Jadi kita sebut tadi tentang ujian. Ujian-ujian ni, lalu sekarang macam nak lalu ujian ni, nak menjadi orang berjaya dalam ujian ni. Baik, yang pertama kata Allah Ta'ala, untuk kamu berjaya dalam ujian hidup dunia, supaya kamu menjadi ahli syurga Allah Ta'ala, orang berjaya di dunia dan di akhirat. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kamu memohon keampunan kepada Tuhan. Bukan hanya nak dapat kejayaan akhirat, tapi nak dapat kejayaan dunia. Apa maksudnya tuan-tuan dan puan-puan Ta'ala? Iaitu dalam kehidupan dunia, kita mestilah, maknanya apa? Maknanya selalu orang akan sebut tentang rezeki. Orang akan sebut tentang rezeki. Dan rezeki ni sebenarnya bukan hanya duit. Bukan hanya makanan. Tetapi rezeki ni adalah ilmu. Rezeki iman.
Rezeki ni adalah contohnya pagi ni. Ramai orang ada masa, tapi rezeki untuk duduk majlis ilmu bukan semua orang dapat. Yang itulah rezeki yang kita inginkan dalam hidup kita, iaitu rezeki yang barakah di sisi Allah. Maka baik apa jua bentuk rezeki itu, kesihatan ke, harta ke, anak pinak ke, apa jua, kalau kita nak ia banyak dan barakah pada kita. Bukan mesti banyak saja, tapi barakah. Ada orang dia ada duit banyak tapi tak barakah. Macam mana? Dia ada duit dia banyak berjuta-juta, tapi sakitnya pun banyak sampai dia kena habiskan duit dia. Ada macam tu, kan? Kecuali dia orang, nanti kita sebutkanlah macam ni. Ada orang yang dia ada banyak duit, tapi dia tidak tenang hati dia. Wallahu a'lam, mungkin sebab sumbernya haram atau sebagainya. Na'udzubillah min zalik. Ada orang yang dia ini ada banyak, anak pinaknya banyak, tapi seorang pun yang tak adab dengan dia, tak soleh. Allahu akbar. Ada orang banyak kenderaan tapi dia tak bahagia. Mungkin kenderaan pun dia pakai aksiden. Na'udzubillah min zalik. Jadi semuanya ini rezeki-rezeki kita nak barakah sebenarnya. Biar harta tak terlalu banyak tetapi ia mencukupkan kita, dan dengan harta kita boleh bantu orang lain. Nampak tuan-tuan? Biar anak pun taklah seramai mana, tetapi anaknya yang soleh-solehah. Allahu akbar. Biarlah harta rumah tak sebesar mana, tetapi rumah itu bila masuk membahagiakan. Biarlah harta tak banyak mana, tapi hati sentiasa tenang dan Allah sentiasa cukupkan. Dengan kesihatan, dengan subhanallah lain-lain. Jadi ini maksudnya, tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala, bukan mesti banyak yang membahagiakan. Kita hidup, kita nak dua. Pertama, kita nak apa? Kesenangan. Kedua, kita nak ketenangan. Bukan mesti banyak yang akan menyenangkan, dan bukan mesti banyak yang akan menenangkan, yang akan membahagiakan. Ya. Jadi yang utamanya untuk mencapai matlamat kehidupan dunia, iaitu senang dan tenang dalam setiap urusan dan kehidupan kita, adalah barakah, keberkatan. Dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lepas tu pelik kan? Ada orang yang rumahnya biasa saja, tapi tidurnya lena, subhanallah. Berdengkur dia dari malam sampai ke subuh. Dia tak ada masalah. Tapi ada orang rumah dia punyalah mewah, tapi tidur tak lena. Ada kan? Kerana risau orang masuk rumah ke apa ke. Jadi kita, yang harta ke jumlah semua tu bukan satu benda yang penting. Yang pentingnya barakah. Kalau dapat sedikit barakah pun alhamdulillah. Kalau dapat banyak dan barakah, alhamdulillah. Jadi apa pun adalah bagaimana kehidupan kita nak dapatkan rezeki yang barakah. Itu tujuannya. Supaya ia adalah menggembirakan kita dan ia menenangkan kita. Macam tu. Tuan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagaimana mendapatkan keberkatan dalam semua itu? Allah Ta'ala ajar, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Segeralah beristighfar, mohon keampunan kepada Rabb kamu. Jadi kita nak kehidupan kita rezeki yang banyak dan barakah, minta pada Allah. Dia Al-Ghani. Yang penting kita mesti tahu tujuan harta itu untuk apa. Ada orang, ya Allah bagilah saya gaji 6 figure income. Bagus dah tu. InsyaAllah Allah ni Ghani. Tidak ada penghujungnya kekayaan Allah. Allah boleh berikan. Tetapi apa tujuannya? 6 figure income itu untuk apa? Kalau sekadar untuk diri sendiri, lebih baik tak perlu. Tetapi ya Allah, beri aku 6 figure income supaya aku boleh membantu orang lain, ya Allah. Supaya aku boleh binakan masjid-Mu, orang boleh solat padanya, ya Allah. Supaya aku boleh manfaatkan hartaku untuk agama-Mu, ya Allah. Dan inilah yang dibuat oleh para sahabat.
Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, itu semua bukan 6 figure lagi, 7, 8 figure per month lah. Kalau convert duit RM, punyalah banyak harta mereka, sahabat-sahabat ni, tapi mereka tidak pernah bangga dengan harta. Kerana harta itu bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk ummah. Jadi itu tujuannya tuan-tuan dan ta'ala. Jadi doanya dah jadi berbeza lepas ni. Ya Allah, berikan aku 6 figure income untuk aku tolong agamamu ya Allah. Aku azam 1/3 daripadanya aku guna untuk agamamu. Subhanallah. Ya. Jadi dari situ datang keberkatan. Mana nak datangnya? Banyak istighfar katanya Allah Ta'ala dalam Quran, dan begitu jugalah kata mufassirin, Allah ajar kita nak mendapat keberkatan pada harta kita, pada kehidupan kita, dan supaya ujian-ujian kita ini Allah Ta'ala kurangkan dan nikmat ini Allah tambah dengan keberkatan, maka banyakkan istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kerana seperti yang Allah Ta'ala sebutkan dalam satu ayat yang lain, dalam surah Nuh, ya, ayat yang ke-12, tak silap saya, boleh buka lah Al-Quran kalau nak buka, kita tengok tentang keajaiban istighfar. Sebelum kita pergi yang lain dalam ayat Ali Imran tadi, ini antara tadabbur istighfar dalam surah Nuh juzuk ke-29. Sama-sama tengok, iaitu pada ayat yang ke-10 sampai ayat 12. Allah Ta'ala sebut apa? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ucapkanlah, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan, iaitu mohon apa? Keampunan. Dia Allah kata, maka aku berkata kepada mereka, mohonlah keampunan kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia yang Maha mengampunkan. Jadi dalam ayat ini Allah ajar kita untuk banyak istighfar. Hari ini berapa dah kita istighfar? Berapa banyak dah kita istighfar? Oh, ada tadi lepas solat subuh tadi. Berapa kali? 3 kali. Baik. Cukup tak? Kita kena tambah lagi, insya-Allah. Lebih banyak kita istighfar, lebih banyak dosa diampunkan, lebih besar rezeki, barakah rezeki yang Allah akan datangkan. Kenapa? Dalam ayat ni Allah sebut, siapa yang ucap istighfar banyak, kerana dia minta ampun pada Allah, maka Allah akan lebatkan dia punya rezeki dengan keberkatan. Ya, Sayyidul Istighfar boleh, ya. Istighfar ringkas boleh, terpulang. Yang paling baik adalah Sayyidul Istighfar. Baik. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Siapa yang banyak istighfar, Allah beri janji dalam Quran, iaitu ayat 11, nescaya Allah akan turunkan hujan yang lebat daripada langit kepadanya. Subhanallah. Sebagian mufassirin antaranya Imam Tabari menyatakan bukan bermaksud sahaja hujan dari langit, tetapi ia boleh bererti rezeki yang melimpah ruah. Subhanallah. Ya Allah, hujankan terhadap dia. Maksudnya apa? Kita ni adalah sebagai analoginya macam kita ni seorang manusia yang sedang memegang payung di waktu hujan. Jadi kita basah tak? Kita tak basah. Kita akan kena tempias hujan saja. Jadi bayangkan hujan tu adalah rezeki. Wang ringgit mungkin untuk kegunaan kita. Rezeki apa jua yang lainnya. Jadi sebenarnya yang dapat tu hanya sedikit saja daripada rezeki. Kerana kita memakai payung. Tapi kalau dibuka payung tu, maka basahlah badan kita dengan rezeki tersebut. Lebat, selebat-lebatnya, tak boleh tampung lagi. Banyaknya rezeki yang melimpah ruah. Payung itu, kata para ulama, bermaksud dosa-dosa kita.
Jadi kadang-kadang rezeki kita tersekat kerana dosa kita. Ya, bukan hanya rezeki kita tapi rezeki keluarga kita, ya. Mungkin dalam family kita, diri kita sendiri, kenapa masih ada lagi benda yang tak lepas? Dapat gaji rasa banyak dah tapi tak cukup, ada bocor. Ya, dah bersenam dah tapi ada lagi tak sihat. Anak rasa okey dah jaga tapi masih lagi sakit. Ya, ada dah berkahwin bertahun-tahun masih lagi belum ada rezeki anak. Ya, itu semua rezeki dari Allah. Maka Allah bagi satu tips bagaimana ingin diperbanyakkan rezeki ini dengan keberkatan. Ucapkan istighfar. Astaghfirullahalazim. Sebanyaknya minta ampun pada Allah. Siapa yang minta ampun pada Allah seperti dia sudah menanggalkan dosanya dari dirinya dengan izin Allah. Bermaksud luruhnya dosanya seperti payung yang dia telah tinggalkan. Mana payung dia tak pakai dah. Begitulah rezeki melimpah padanya. Subhanallah. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Kata Allah Ta'ala, bukan hanya hujan yang melimpah, tetapi Allah Ta'ala akan memperbanyakkan bagi dia harta-hartanya. Subhanallah. Ya Allah sebut dalam Quran. Wa yumdidukum bi amwal. Dan kamu akan digandakan, diperbanyakkan harta-hartamu. Wa banin, dan anak pinakmu. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Dan Allah akan jadikan untukmu kebun-kebun dan akan mengadakan untukmu sungai-sungai. Subhanallah. Ya, di dunia dan di akhirat. Maka rezeki yang banyak, ya, bukan hanya datang dengan usaha kita. Ada orang kata saya kerja, tambah jam waktu semakin banyak duit saya dapat. Bukan itu. Itu hanya usaha kita. Ya, tetapi keberkatannya, banyaknya rezeki itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan hanya anggap saya pandai, saya bagus, saya boleh kerja, jadi duit saya banyak. Tidak, rezeki itu dari Allah yang memperbanyakkannya sehingga ia berkat menjadi cukup dan banyak itu adalah dari Allah. Ya, banyak dan membahagiakan itu Allah. Ya, sebab tu jangan lupa bahawa macam mana hebatnya kita pun, macam mana bagusnya kita pun dalam mencari duit untuk gaji ke keluarga pendapatan, rezeki itu milik siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Milik dia. Kalau dia berdapat duit banyak pun, tapi kalau Allah tidak rezekikan dia sihat, tetap akan habis segala yang dia cari. Ya. Jadi begitulah maksudnya. Jangan lupa bahawa rezeki itu milik Allah. Maka jangan bergantung dengan wang ringgit. Bergantunglah dengan Allah. Jangan risau dengan wang ringgit. Allah ini Al-Ghani. Dia boleh memberikan usaha. InsyaAllah Allah datangkan rezeki. Yang penting usaha yang halal dan penggantungannya bukan kepada duit tetapi kepada Allah. Maka Allah Ta'ala menyatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Perbanyakkanlah, segerakanlah kamu memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila kita minta ampun pada Allah, maka Allah akan beri semua pada kita. Yakin. Jangan tak yakin. Kalau tak yakin, tak dapat. Kena yakin. Dan apa lagi yang kita hilang kalau kita yakin? Ya, we got nothing to lose, kata orang Jawa. Betul? Tak ada apa yang kita hilang kalau kita yakin bahawa Allah yang memberikan bagi kita. Dan itu sebenarnya yang Allah Ta'ala nak tarik kita dalam Al-Quran. Yakin semuanya dari Allah. Kesembuhan dari Allah, rezeki dari Allah, berkat dari Allah. Dan apa yang dah ada sekarang ni, Alhamdulillah, ya Allah, aku ingin lagi. Aku ingin lagi supaya aku boleh buat banyak lagi kebaikan, ya Allah. Ya? Kita risau, ya aku ni tak dapat sedekah banyak, ya Allah. Tolong tambah rezeki aku supaya aku boleh sedekah lebih banyak, ya Allah. Jangan kau tambah rezeki aku sehingga aku lupa padamu. Tapi jadikan rezeki aku bertambah sehingga aku sentiasa ingat dan semakin kuat hubunganku denganmu. Betul tidak heran sahabat-sahabat
orang-orang soleh, mereka kaya raya tuan-tuan. Mereka itu orang yang kaya raya kerana Allah limpah rezeki yang luar biasa. Tapi mereka tidak mau tayangkan. Ya, sahabat-sahabat, bahkan orang-orang soleh, subhanallah. Ini semuanya adalah orang yang kita boleh contohkan dalam kehidupan kita. Cari kisah-kisah mereka. Kita akan dapati luar biasa. Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, hartanya sampai hari ini tidak pernah habis. Masih ada lagi namanya di dalam bank yang tertulis namanya Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, yang hartanya masih ada untuk digunakan infak pada jalan Allah. Bayangkan, subhanallah. Kita pun nak macam ni kan? Mudah-mudahan ya Allah Taala bagi kita keberkatan dalam rezeki dan harta, maka banyakkan istighfar. Insya-Allah Allah lorong kita perjalanan kebaikan dan Allah jadikan hartanya semua rezeki itu dalam keberkatan. Baik, tersambung. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Baik, ini lebih hebat lagi. Bukan hanya dunia kamu miliki kalau kamu hampir pada Allah, tetapi kamu memiliki kejayaan pada hari akhirat. Iaitulah kejayaan tidak boleh dibeli ya dengan semua yang ada di dunia. Yaitu keampunan yang Allah berikan padamu akan Allah hadiahkan untukmu syurganya. Subhanallah. Subhanallah. Yang mana Allah sebut luasnya syurga itu bidangnya arduha samawati wal ard. Seluas seluruh langit dan bumi. Langit ni luas mana? Tuan-tuan dirahmati Ta'ala. Kalau kita baca dalam kajian NASA ni apa? Antara yang terkenal lah dalam aeronautik kan? Space kata apa? Kajian-kajian angkasa lepas kan? Subhanallah. Jadi nak cerita kata NASA ni pun dia kata kita tak tahu lagi mana hujungnya alam semesta ni. Tak tahu. Kat mana hujung pun tak pernah jumpa. Manusia tak tahu di mana hujung alam semesta. Kalau kita duduk dalam bilik kan, macam bilik saya duduk ni, kita tahu mana hujung dia. Dinding sana, dinding sini. Ada siling atas, lantai bawah. Ya, tapi alam semesta tak tahu mana hujung. Subhanallah. Sampai hari ni, walau hebat mana manusia, tak jumpa lagi hujungnya. Dan itu hanya langit. As-sama ad-dunya, kata Allah Ta'ala dalam Quran. Walaqad zayyana as-samaa ad-dunya bimasabih. Kata Allah dalam Quran dalam surah Al-Mulk. Dan sesungguhnya kami menciptakan langit dunia itu kami hiaskan dengan bintang-bintang. Allah. Bintang ni tuan-tuan. Apa contoh bintang paling dekat dengan kita? Bintang paling dekat apa ni? Saya kena tanya juga ni, kalau tak saya ingat saya cakap seseorang. Bintang paling dekat apa dalam kajian saintifik? Tuan-tuan dengar tak ni? Ajar-ajar dengar. Bulan. Bulan bukan bintang. Dalam saintifik, bulan dipanggil satelit semula jadi. Apa bintang paling dekat? Bumi. Bumi bukan bintang. Bumi adalah planet. Matahari, Masya Allah. Ustaz Wali kena bagi hadiah ni. Hajah Nur Hayati. Bagus yang lain cuba, Alhamdulillah. Marikh bukan bintang. Marikh adalah planet. Dia tidak bercahaya. Bintang dia mesti bercahaya. Itu dipanggil misbah. Masabih, iaitu lampu. Waktu Allah sebut dalam Quran, An-Nujum sebagai masabih. Bintang-bintang ni adalah seperti lampu. Subhanallah, hebat Quran kan. Masa manusia tak boleh faham lagi pun Allah jelaskan 1400 tahun dahulu. Masabih tu maksudnya lampu. Lampu-lampu. Ya, macam kita tengok kan belakang atas ni ada lampu, kat tuan-tuan ada lampu. Lampu tu sifatnya apa? Bercahaya. Ya, Allah jadikan dia bercahaya. Jadi bintang yang terdekat dengan kita adalah matahari. Itu bintang yang terdekat. Baik. Kemudian, subhanallah, ada banyak bintang yang lain. Berbilion, bertrilion lagi bintang yang lain. Bintang yang terdekat dengan kita matahari, bila waktu malam kita melihat di langit, ada cahaya. Di tengah gelap malam, ada cahaya. Itulah bintang-bintang yang kecil, cahaya-cahaya itu. Yang jauhnya adalah teramat-amat jauh.
Tak boleh diukur dengan kilometer. Jadi para saintis memberikan istilah kepada jarak bumi kepada bintang yang lain yang dipanggil sebagai light years ataupun tahun cahaya. Ini saya nak gambarkan tuan-tuan dan puan-puan Ta'ala. Cuba bayangkan ini luasnya langit Allah. Ya. Jadi bila mana mereka para saintis meletakkan tahun cahaya sebagai jarak di antara bumi ke bintang, maka tahun cahaya ni berapa ukurannya? Kalau kita nak scale down ya. Satu tahun cahaya, satu saat cahaya bergerak. Cahaya ni, yang lampu ni, kalau dia bergerak, tuan-tuan, satu saat dia bergerak, jauhnya 300,000 kilometer. Berapa? 300,000 kilometer. Kalau pergi Kelantan, baru 700 kilometer kan? Dari KL. Ini 300,000 kilometer. Itu satu saat cahaya. Kalau 2 saat cahaya, 600,000 kilometer. Kalau 3 saat cahaya, 1, 2, 3 cahaya sudah pun bergerak 900,000 kilometer. Subhanallah. Kalau 1 hari cahaya, berapa jarak dalam kilometer? Allahu Akbar, tak boleh hitung. Kalau kalkulator tu ditekan, meletup dia. Sebab terlalu banyak sangat nombor. Kan? Bermaksud apa dia? Bermaksud apa? Jauhnya jarak kalau kita sebut 1 hari cahaya. Tetapi bayangkan, mereka para pengkaji astronomi yang jujur mereka mengkaji, mereka kata ada bintang yang jaraknya dengan bumi 1 tahun cahaya. Berapa jarak tu? 1 tahun cahaya. 1 saat pun sudah 300,000 kilometer. Kalau 1 tahun, kira berapa saat? Darabkan dengan 300,000. Ya Allah, jauhnya. Dan subhanallah, para ulama Islam juga menggunakan teleskop satu ketika dahulu, ratus tahun dahulu. Mereka menjumpai satu bintang yang bintang itu dinamakan Al-Jauza. Besarnya 100 kali ganda dari matahari. Matahari itu pun dah besar, dan ya, 100 kali ganda besar dari matahari. Jaraknya ya lebih kurang 10 juta tahun cahaya. 10 juta tahun cahaya, bayangkan. Sehingga hari ini dengan kajian-kajian saintifik, para saintis boleh mencerap sehingga lebih kurang 100 juta tahun cahaya. Maksudnya apa? Jaraknya tu. Cahaya tu masih sampai ke bumi. Allahu Akbar. Dan Allah sebut apa dalam Quran? وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ. Dan Allah menghiasi langit dunia dengan bintang-bintang. Maksudnya langit dunia. Mana langit yang lain? Langit sampai 7 kan? Sab'a samawat. Waktu kita sebut kata kita tak boleh nak hitung lah tuan-tuan. Kita ni dhaif sangat. Tak ada apa pun kita ni. Kecil sangatnya kita ni. Lalu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Bumi ni pun dah luas. Allah kata, syurga yang Allah berikan pada orang yang selalu minta ampun pada Allah, yang taat pada Allah, yang sanggup tinggalkan perkara kerana Allah. Kalau Allah tidak suka, tak redha, dia tinggalkan. Tak kisah benda yang lain. Maka hadiahnya adalah syurga yang bidangnya luas, seluas seluruh langit ini. Ya Allah, berapa luas tu tak terbayang. Bukannya langit dunia, semua langit. Langit yang pertama, kedua, ketiga, keempat sampai ketujuh, itulah luasnya syurga orang yang beriman pada Allah. Tak boleh bayang tuan-tuan. Besarnya. Kalau orang dapat tanah 1 ekar pun dah melompat. 1 ekar.
Kalau luas langit, seluruh langit dan bumi, ya Allah, betapa gembiranya orang-orang yang dimasukkan Allah ke dalam syurga. Maka Allah kata, u'iddat lil muttaqin. Ia telah diciptakan, telah dijadikan, telah dipersiapkan kepada orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang sedang menjadi orang bertakwa. Siapa dia orang? Kita lah mudahkan. Dari orang lain cakap kita lah. InsyaAllah. Mohon maaf ya, boleh mute sekejap. Puan? Boleh tolong mute maaf. Okey saya sambung. Jadi Allah Ta'ala sebut, mohon maaf boleh admin tolong ataupun boleh pemilik kepada okey, alhamdulillah, terima kasih. Mohon maaf. Terpaksa minta mute. Baik, apa takut ganggu yang lain afwan. Baik, jadi kita sambung. Jadi Allah jadikan syurga ni yang luas ni untuk siapa? Untuk orang yang bertakwa. Siapa dia orang bertakwa? Iaitu orang yang berhati-hati dalam kehidupan dia. Takwa ni dalam kalimah Arab dari kalimah waqa, waqi, wiqayah. Iaitu maksudnya dalam bahasa Melayu, berhati-hati, berjaga-jaga dalam hidup kita. Apa yang kita jaga? Jaga supaya tidak langgar perintah Allah, ya, dan jaga daripada meninggalkan perintahnya. Perintah yakni benda yang Allah wajibkan kita jaga. Benda yang Allah Ta'ala tak bagi kita buat, kita jaga supaya tak buat. Benda yang kita rasa risau, ini risau ni kalau betul ke tidak, dia jadi syubhah, kita pun tinggalkan yang syubhah. Kita boleh ada kemampuan, kita berusaha tinggal yang makruh. Tinggal benda yang Allah tak suka, benda yang Allah kita tinggalkan. Jadi ada orang kata, Ustaz, saya dah tak tinggal solat, saya tak tinggal puasa, saya tak tinggal zakat. Alhamdulillah, bagus. Sekarang apa nak buat? Cukup ke perbaiki pula hati kita? Kalau ada penyakit riak datang, kita hilangkan. Perbaiki pula hubungan kita dengan ibu ayah. Perbaiki pula hubungan kita dengan pasangan kita. Ya, kerana itu juga ladang-ladang syurga kita. Seorang isteri bercakap baik dengan suaminya adalah syurganya. Dia akan pahalanya sangat besar di sisi Allah. Ya, seorang lelaki menjaga hak ibu dan ayahnya, Allah besarnya pahala dia. Nabi SAW ada sahabat yang nak pergi perang dengan Rasulullah. Tapi masih ada mak ayah yang tak berkemampuan, ada kat rumah, tak larat, nak urus diri pun tak berapa larat. Nabi tak bagi sahabatnya pergi perang. Nabi kata, itulah jihadmu. Besarnya jihad, jaga mak ayah ni, besarnya macam pergi perang jihad jalan Allah Ta'ala. Yang penting kena jaga hati, ikhlas, tahan kemarahan dan sebagainya. Itu kita nak belajar, insya-Allah. Baik, sambung balik tadi. Jadi orang-orang bertakwa adalah orang yang menjaga dirinya, hubungan dengan Allah, sentiasa sabar dan syukur. Itu antara sifatnya. Baik, sekarang kita nak sebut spesifik bagaimana nak jadi ahli syurga, berjaya dunia, berjaya akhirat. Tadi pertama Allah bagi tips apa? Banyak istighfar. Itu yang pertama. Bila waktu istighfar paling baik? Dalam Quran sebut waktu sahur. Waktu sahur ni ibu ayah, haji-haji sekalian, waktu sahur paling baik beristighfar. Bukan waktu lain tak baik. Waktu itu paling baik. Waktu itu paling baik. Iaitu bila? Sebelum masuk subuh. Ya, betul. Maka kalau nak, kalau tak sempat pun, jadi kita bangun ni dah 2 minit nak masuk subuh dah. Tak sempat nak sembang tahajud. Tak apa. Istighfar. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Sampailah azan. InsyaAllah. Itu pun sudah sangat-sangat baik. Kalau sempat solat lagi
baiklah. Tapi kalau tak sempat, istighfar. Kerana itulah yang Allah sebut dalam Quran tentang kelebihan manfaat istighfar yang sangat luar biasa, terutamanya fil ashar, yakni waktu sahur, waktu sebelum azan. Baik. Jadi macam mana nak jadi orang bertakwa, ahli syurga Allah Ta'ala? Ni dia 3 perkara kita kena buat. Ajar-ajar semua nak rezeki barakah, nak sihat, nak baik, bahagia dunia akhirat, buat 3 ni. Saya dan para haji-haji sekalian. Saya pun azam nak buat sama. Mungkinlah kadang-kadang kita terlepas-terlepas juga kan. Tapi kita buatlah yang mana yang mampu, insya-Allah. Ustaz, ramai anak lelaki. Ada soalan ni. Ustaz, ramai anak lelaki tak mampu untuk beli ibu ayah dan lanjut usia. Anak perempuan yang ambil alih. Ya, betul. Itulah tanggungjawab jaga ibu ayah sebenarnya pada semua anak-anaknya. Ya. Tapi lelaki tu dia tanggungjawabnya lebih sebab dia ada kekuatan. Ya. Jadi sebaiknya bincang. Dan siapa yang jaga mak ayah ni? Ya Allah. Banyak dah kisah dalam hadis bagaimana orang yang jaga mak ayah dia ni, pertama doa ni mustajab. Orang yang jaga mak ayah dia, yang sakit ke, yang tak mampu ke, doa dia mustajab. Siapa dia sahabat ni? Namanya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ni, tuan-tuan dan puan-puan Ta'ala, dia jaga mak dia. Mak dia tak mampu dah nak jalan. Jadi dia uruskan mak dia. Dia tu, Nabi kata, sebaik-baik tabi'in. Tuan. Tabi'in ni siapa? Anak-anak sahabat. Jadi zaman anak-anak sahabat masih ada lagi. Lepas zaman Rasulullah, tinggallah zaman sahabat. Jadi zaman sahabat tu, kenapa dia dipanggil tabi'in sedangkan dia ada zaman Rasulullah? Sebab dia tak sempat jumpa Rasulullah. Jadi sahabat-sahabat Rasulullah, anak-anak sahabat Rasulullah. Jadi zaman tabi'in tu orang yang paling baik kata Nabi adalah Uwais Al-Qarni. Kenapa? Sebab dia adalah orang yang berjasa dengan ibunya. Sampai Nabi pesan kat Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, kalau jumpa Uwais Al-Qarni yang belakang badannya ada tanda, minta dia doa kepada kamu. Kerana doanya tidak akan ditolak Allah Ta'ala. Ya Allah. Jadi Sayyidina Umar ni tunggu Uwais Qarni bertahun-tahun. Bila orang datang buat haji, dia tanya orang dari Yaman. Ya, mananya orang lelaki yang bernama Uwais dari Al-Qarn. Al-Qarn tempat di Yaman. Sayyidina Umar ni yang dah dijanjikan syurga, tunggu Uwais Al-Qarni. Nak realisasikan orang kata apa, kata-kata Nabi SAW. Sebab Nabi kata kalau kamu jumpa dia, minta dia doa, ampun, Allah ampun semua dosa kamu. Sebab apa? Doanya mustajab. Laisa bainahu wa bainallahi hijab. Di antara dia dengan Allah tidak ada hijab. Doa mustajab. Subhanallah. Sayyidina Ali, akhirnya Sayyidina Umar jumpa Uwais Qarni, minta doa, gembira Sayyidina Umar. Jumpa Sayyidina Ali minta doa, gembira Sayyidina Ali. Lalu orang kenal Uwais Qarni. Lalu akhirnya sebab orang tahu dia, doanya mustajab, dia larikan diri dan dia sembunyi sampai orang tak tahu dia sembunyi di mana. Wallah. Subhanallah. Ini Uwais Al-Qarni. Kerana jaga mak ayah. Jadi jaga mak ayah ni besar pahala. Siapa yang jaga mak ayah dia, ya, sabar banyak, insya-Allah itulah syurga. Itulah syurga. Kalau ada anak-anak, pesan pada anak-anak, ya. Nanti kalau ibu dah tak larat, kalau Allah bagi umur, ya, jagalah ibu, ya, sabarlah dengan ibu. Ibu doakan anak-anak semua dapat jannah, dapat syurga. Ya. Dia tak ada jalan lain, tuan-tuan rahmatullahi taala, melainkan kita didik anak dengan agama. Kalau tak sempat anak, didik cucu, insya-Allah. Bila cucu, anak, zuriat ada agama, dia tak akan lepas tanggungjawab dia, insya-Allah. Sebab dia tahu dia ada ilmu, insya-Allah. Baik, para jemaah dikasihi Allah Subhanahu wa taala, saya sambung. Alladzina yunfiquna fis sarra. Okey, pertama apa kita nak buat? Nak jadi hamba yang diluas rezeki, dilapangkan rezeki.
diberkatkan segala harta, anak-anak, rumah, kebaikan semuanya, Masya Allah, mudah-mudahan dilimpahkan. Kata Allah Ta'ala, yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Jadi ahli syurga pertama selalu sedekah. Bunyi macam senang je kan, sedekah je kan, tapi bukan senang. Kata Allah, orang yang memiliki syurga, ya, mereka adalah orang yang bersedekah, berinfak pada saat sarra wad dharra, iaitu pada saat dia lapang dan pada saat dia sempit. Dua-dua waktu ini adalah waktu yang tidak menghentikan dia dari berinfak di jalan Allah. Tuan-tuan dan puan-puan Ta'ala. Sedekah di waktu lapang dan sedekah di waktu sempit. Ada orang kata, oh saya ni tak banyak duit, tak payah sedekah lah. Tunggu orang sedekah kat saya. Tak boleh. Tu sifat, itu Allah tak nak. Allah nak begini. Saya senang ke, saya infak. Saya susah ke, saya infak juga. Macam tu. Itulah yang Allah Ta'ala letak dalam Quran. Dan sebab tu, orang-orang yang boleh buat ni adalah orang-orang yang mencapai ketakwaan dan dia insya-Allah dibuat kerana Allah, maka dia layak menjadi ahlul jannah. Jadi kita ni, tuan-tuan dan puan-puan Ta'ala, infaklah di waktu senang dan susah. Itu sifat pertama yang kita kena buat. Iaitulah, tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya kalau kita rasa kesusahan, kita rasa macam tak cukup duit, rasa macam tak cukup itu, tak cukup ini, apa kita buat? Carilah orang untuk kita sedekah. Kita tak sihat, sedekah. Kita rasa kurang duit, sedekah. Kita rasa macam masalah tak selesai, sedekah. Bukan banyak itu satu benda persoalannya. Sedekahlah sehingga kita merasakan sedekah itu. Apa maksudnya? Ada orang sedekah RM1. Dia rasa apa-apa tak? Tak rasa apa-apa, bagi RM1 je. Tak rasa apa-apa. Hilang pun tak rasa apa-apa. Kalau sedekah pun tak rasa apa-apa. Jadi, itu sedekah yang kurang kesan. Nak bagi berkesan macam mana? Tarik yang warna hijau. Terus sedekah. Rasa tak kehilangan? Rasa sikit lah. Tarik warna merah pula. Sedekah. Rasa tak kehilangan? Wish. Rasa sikit. Tarik warna oren. Faham tak ni? Warna merah, oren ni semua faham tak? Oren tu berapa ringgit? RM20. Tarik, masuk dalam tabung. Masuk dalam tabung masjid ke, bagi kat tangan orang ke. Oi, terasa dah. Kalau belum rasa lagi, tarik warna hijau tua. Hijau tu tahu kan? 50. Bagi 50 tu. Terasa tak? Terasa tak sesuatu? Kehilangan ke apa? Kalau belum terasa lagi, tariklah warna purple. Macam siapa ke sebut tadi? Macam Ajah sebut. Tarik warna purple. Allahu Akbar. Sekarang sedekah online. Sedekah online tu dia tengok kosong. Tengok kosong tu. Terasa tak kosong tu? Type kan? 1, 0. Terasa tak? 1, 0, 0. Terasa? Belum terasa lagi? Type 1, 0, 0, 0. Bila kita terasalah itu, tuan-tuan dan puan-puan Ta'ala, lebih kuat rasa itu, lebih besar pengorbanan pada Allah. Dan lebih besarlah ganjarannya, insya-Allah. Jangan risau kehilangan harta bila sedekah. Harta takkan hilang bila sedekah. Kata Nabi SAW, ma naqasat sadaqatun min mal. Tidak akan pernah kurangnya harta orang yang bersedekah. Tidak akan kurang. Ini jaminan Nabi. Bahkan insya-Allah bertambah. Ada orang dah suka 10, ditunggu 1 hari. Bila orang nak bagi aku 100? Tak ada pun. Dia kata, tak ada ni. Suka 10 mana dapat 100. Tuan-tuan, bukan tunggu macam tu.
Dengan 10 kita bagi give and forget. Beri dan lupakan. InsyaAllah Allah akan datangkan rezeki pada jalan yang kita tidak sangka. InsyaAllah. Baik. Jadi sedekahlah di waktu senang dan susah. Bukan berapa nilainya. Tetapi berapa yang mampu dan berapa yang boleh istiqamah. Ahabbul amal ilallah adwamuha wa inqal. Amalan paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang dia sederhana tetapi berpanjangan. Maksudnya apa? Ada orang sedekah RM1,000 hari ini, contoh kan. Tapi bila pula dia sedekah? Lagi 5 bulan, 6 bulan baru dia sedekah. Dia dapat pahala, tetapi perbuatannya, amalannya itu tidak membawa pada cinta Allah. Berbanding orang yang sedekah hari ini RM1, tetapi sedekahnya setiap hari konsisten. Itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, atau kalau tak selesai setiap hari pun, hari ini RM5, lusa RM2. Bagilah berapa yang mampu. Bukan mesti banyak, tetapi yang penting berilah dengan konsisten dan berapa yang mampu. Allah ini Maha Kaya, jangan risau. Ya, jangan risau, insya-Allah. Berilah berapa yang mampu. Kalau 10 sen lah. Kalau RM1 lah. 10 lah. Mengikut berapa yang mampu. Kerana Allah sebut apa? Wa anfiqu mimma razaqnakum. Dan infaklah sebahagian sahaja dari apa yang telah kami rezekikan kepadamu. Jadi apa yang Allah rezeki pada kita? Infaklah. Diorang kata saya tak boleh nak infak duit, Ustaz. Sedekah apa nak bagi? Sedekahlah senyuman. Senyum, Ustaz. Diorang kata tak tengok lah. Diorang kata tak boleh nak senyum, Ustaz. Pakai emas. Lukiskan pada emas tu senyuman. Tak ada, kalau kita senyum nampak mata kita ni ternaik sikit kan. Begitulah. Ya, kalau tak boleh pun, apa kita nak buat? Sedekah apa? Sedekahkan doa. Doakan sahabat kita, jiran kita, orang lain. Itu sedekah juga. Dan yang lebih hebat lagi, doa pada orang lain, kita mesti akan dapat balik doa tu. InsyaAllah. Jangan takut. Ada orang ada doa kat jiran dia. Ya Allah, jiran aku kesian dia. Dia naik motor je, tak ada kereta. Ya Allah, bagilah dia rezeki dapat kereta. Kita pun terus doa. Ya Allah, bagi rezeki dia dapat Mercedes-Benz. S-Class. Bagilah jiran saya ni, yang tak ada kereta ni, dapat rezeki kereta Mercedes-Benz S-Class, contoh kan. 3-4 hari lepas tu, jiran tu pun bawa balik kereta Mercedes-Benz S-Class ni. Dia bawa balik parking depan rumah ni. Saya angkat tangan lagi kat kita kan. Jadi orang yang doa tu, dia kata menyesalnya aku doa. Kalau aku doa kat aku, mesti aku dapat. Jangan macam tu kan. Doa ni kita bagi, kalau mustajab, Allah, Alhamdulillah. Mustajab doaku, ya Allah. Tolonglah masukkan aku dan keluarga dalam syurga, ya Allah. Masya Allah kan. Doa minta keampunan. Bila kita doa jiran mustajab, kita jangan risau. Kalau dia dapat, kita pasti akan dapat lebih, insya-Allah. Dan Nabi SAW sebut dalam satu hadis, bagaimana orang yang doa pada orang lain, doanya mustajab, dan malaikat akan doa, mengaminkan doanya, dan mohon Allah supaya kurniakan yang sama dan lebih kepada yang mendoakan. Subhanallah. Ya, tengok anak orang berlari-lari, lincah sangat budak ni. Jangan kata nakal, ni anak orang sebelah ni mana nakal. Jangan cakapnya. Ya Allah, anak jiran aku ni jadikan dia anak soleh baik, ya Allah. Jadi dia anak soleh baik, ya Allah. Doa banyak-banyak. InsyaAllah akan turun pada dia dan turun pada keturunan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi jangan lokek berdoa. Kerana Allah ni Maha Kaya. Baik, saya habiskan sedikit lagi. Apa seterusnya sifat yang kita kena ada? Wal kadhiminal ghaidh. Dan istilah jadi orang yang sentiasa menahan kemarahannya. Ini pun susah kan? Nak tahan kemarahan. Jadi kalau orang boleh tahan kemarahan, dia ada sifat ahli syurga. Jadi macam ni dia sabar. Sabar dia, tarik nafas, lepas nafas dia kan. Ini adalah sifat ahli syurga. Orang yang tahan kemarahannya. Subhanallah.
wal kadhiminal ghaiz. Subhanallah. Jadi kenapa Allah sebut kemarahan dalam sifat ahli syurga ni, dia menahan kemarahannya. Kerana marah ni satu lazim bagi manusia. Manusia akan marah. Ya, mudah marah kadang-kadang. Kadang-kadang marah sebab apa? Sebab ujian yang Allah timpakan pada dia. Kalau marah sebab Allah hina Rasulullah Allah, itu tak mengapa. Tapi marah sebab Allah uji dia sesuatu. Ya, ada kadang-kadang benda-benda yang simple-simple dia ujian dia, tapi dia dah marah. Betul, Allah SWT sebut orang yang boleh tahan kemarahan dia. Dan bila Allah uji itu, mestilah kadang-kadang manusia akan rasa nak marah, tapi dia tahan, maka orang ini ahli syurga. Subhanallah. Ahli syurga dia. Ya. Ingat cerita Piramli tu. Jangan marah, nanti kena jual. Bapak mentua dia menahan kemarahan. Wal kadhiminal ghaiz. Dia bawa anak yatim berangkut satu rumah, tuan. Masa tu jangan marah, nanti kena jual. Itu kisah cerita Piramli lah. Tapi nak cerita apa, punya dia tahan marah tu. Berasap-rasap telinga dia tahan marah. Kalau kita boleh tahan marah, tuan-tuan, hebat kita ni. Orang yang hebat tu bukan orang sadu-sadu boleh angkat 100 kilo, 200 kilo. Orang yang kuat tu adalah orang yang boleh tahan kemarahannya. Kata Nabi SAW. Masya Allah, tabarakallah. Wal afina 'anil nas, yang terakhir adalah iaitu memaafkan orang lain. Nampak tak? Cantik kan Allah sebut? Pertama, sedekah waktu senang dan susah. Kedua, tahan kemarahan atas apa yang berlaku, mungkin daripada orang, daripada siapa, daripada persekitaran, daripada ujian. Dan terakhir adalah wal afina 'anil nas, dan memberi keampunan, memberi kemaafan kepada manusia yang lain. Masya Allah, tabarakallah. Jadi memberi keampunan ni pun satu benda yang susah. Beri kemaafan, sesuatu yang susah. Tapi kita cubalah belajar, kan. Jadi saya ada satu kisah sebelum kita nak habis lagi. Kisahnya macam ni. Satu hari saya bawa kereta. Saya bawa balik ceramah masa tu. Jadi masjid tu bagi saya 2 bungkus. Satu nasi ayam, satu lagi nasi tak ingatlah, nasi lebih kurang jugalah, nasi ayam jugalah, lauk sikit. Jadi saya bawa 2 bungkus. Bila saya berhenti tu nak beli barang. Bila saya nak berhenti, saya parking ke tepi, tiba-tiba ada satu orang pakcik non-Muslim, India lah. Di India, non-Muslim. Dia ludah. Dia ludah. Tu, bila dia ludah tu, saya pun nak parking, nak masuk parking, kan. Tepek kena dekat bonet saya. Dia ludah tu kena atas bonet saya. Jadi kalau tuan-tuan buat apa? Jadi saya pun teringatlah ayat Quran ni. Jadi saya keluar. Saya dah parking semua, dia ada kat situ lagi. Saya ambil 1 bungkus nasi. Bukan nak makan banyak pun, kan. Bukan sebungkus je. Ambil sebungkus nasi. Rumah pun dah masak di rumah. Jadi saya pun tegur dia. Saya kata, "Uncle, dah makan tengah hari belum?" Dah makan tengah hari. Masa tu malam. Dah makan belum? Lepas tu dia macam, dia ingat saya nak marah dia tau. Sebab tu dia jawab, apa dia? Jawab macam tu. Jadi sebab dia ingat saya nak marah dia. Saya tanya balik. Tak, saya tanya, "Uncle dah makan malam belum?" Kejut dia kan. Dia pun jawab, "Belum." Saya bagi dia nasi ayam tu, kan. Dan sebungkus nasi ayam tu saya bagi. Tahu apa dia cakap? Cuba buat skrip. Apa dia cakap? Suruh buat skrip. Agak-agak apa dia cakap? Dia cakap apa tau? Dia kata, "Saya minta maaf. Tadi saya nak ludah kat jalan. Tapi bila saya nak ludah kat jalan, adik masuk parking. Adik ada tisu ke apa? Boleh, saya nak lap." Dia kata. Subhanallah. Tuan rahmat ta'ala. Kalau saya turun dia, saya marah dia, suruh dia lap, akan jadi tak selesai masalah. Dan
Tapi kita amallah ayat Quran ini. Wal kadhiminal ghaiz, jangan marah. Wal tahan marahmu. Wal afina 'anil nas, dan maafkan orang lain. Subhanallah, an-nas bukan hanya orang muslim tetapi non muslim, seluruh manusia. Maafkan. Kerana bila kita memaafkan, subhanallah, boleh jadi tu asbab hidayah. Saya doakan bagi pak cik tu sedikitlah kebaikan yang saya buat atas sebab saya nak amal apa ayat Quran yang ayat Quran sebutkan. Mudah-mudahan dia cari Islam, mudah-mudahan. Dan mudah-mudahan mana tahu kita jadi asbab dia jadi orang mukmin. Wallahu a'lam. Jadi sebab itulah para jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah Taala sebut wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah itu sangat mencintai pada orang-orang yang memperbaguskan, menjadi orang yang baik, berusaha menjadi orang yang baik. Siapa orang yang nak beramal soleh, nak buat kebaikan, dia nak berubah dia cuba usaha untuk buat kebaikan, walaupun mula-mula dia berlakon dulu, tak apa, insya-Allah Allah mencintainya dan Allah akan mudahkan dia untuk menjadi orang yang saleh, orang yang mendapat keberkatan rezeki di dunia dan kebaikan yang luar biasa di hari akhirat, insya-Allah. Baik, saya berhenti dahulu setakat ini. Kita punya tadabbur Al-Quran. Mungkin ada soalan yang nak ditanyakan atau apa-apa yang mungkin nak bertanya, bersurai insya-Allah. Harapnya dengan apa yang saya sampaikan. Ada soalan? Allah yuhibbul muhsinin. Yes. Tak ada Baik, terima kasih semua. InsyaAllah Allah permudahkan. Semoga hari ini mendapat kebaikan dari ayat Quran yang kita tadabburi dan semoga kita dapat amalkan dan sampaikan. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Yang baik di sisi Allah, sekiranya ada kesilapan kekhilafan, mohon maaf, berilah teguran pada saya fakir ini. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khair. Mohon doa-doa. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Waalaikumsalam. Assalamualaikum.